Puan, your mic is... Sorry, we're having a bit of issues with her mic. Let me just... Could you turn on your unmute your mic? Oh, she's coming back. There we go. Yeah. Okay. All right. Yeah. Okay. Yeah. Thank you so much for joining us today. We are so happy working with you, and I'm sure I've gone through your slides, and you have plenty of good things to share. But before we get to that, I just want to make a small recommendation to the people watching. Okay. If you have any questions, please share them on the comment section on the right or in the Facebook. Please share your comments there. Ask a question, any question, and once Puan Amalina is done with the presentation, we will then proceed to answering your questions one by one. So without further delay, let's go to the slides. Alright, okay. Thank you for Mr. Vinas for invite me in this platform Right, so first of all saya nak ucapkan terima kasih kepada pengarah Hospital Kajang Dr. Abdul Ghani bin Abdul Jalil Jabatan Pengurusan dengan kerjasama unit OSH dengan unit Psikologi Counselling membenarkan untuk saya sharing berkaitan dengan stres di kalangan healthcare worker so saya tak lupa juga terima kasih kepada ketua jabatan staf Hospital Kajang yang sudi untuk menonton pada hari inilah so saya harapnya keadaan petang tuan-tuan dan puan-puan semua berjalan dengan tenang dan seperti yang dirancangkan alright, so boleh kita pergi kepada, saya terangkan sedikit mengenai stres. Stres sebenarnya ada dua so lazim kita tahu ada stres positif dan juga stres negatif. Yang positifnya adalah jika stres itu memberi kita motivasi walaupun bekerja dalam keadaan banyak tekanan, kita akan rasa kita akan react enjoy dengan melakukan kerja di bawah tekanan tersebut. Sebaliknya jika dia menjadi distress so akan menyebabkan individu itu jadi di luar kemampuan dan juga keupayaan dia untuk melakukan sesuatu task ataupun tugasan ataupun sesuatu perkara yang di luar bebanan dia, maka akan meninggalkan kesan distress pada individu itu sendiri, sama ada dari segi fizikal dan juga emosi so suka saya nak sharekan di sini sedikit jurnal yang diterbitkan pada tahun 2009 oleh Don and John menyatakan bahawa stres di tempat kerja adalah berkait dengan dari segi masalah kesihatan, masalah keluarga dan juga di situasi tempat kerja itu sendiri alright. So di sini saya akan share berkaitan dengan punca stres so ini adalah berkaitan yang dalam situasi kita pandemik COVID ni so kerja lebih masa kita memang tak boleh lari dalam situasi kerja lebih masa bila kita berada dalam setting kesihatan, tetapi disebabkan isu pandemik COVID ni jadi pandemik so maklumat orang luar terima memang kita tak boleh nak kontrol so dia datang pun dalam bentuk yang cluster yang kita tak duga dan akhirnya memerlukan staff untuk prepare kerja lebih masa prepare orang so keadaan itu akan meninggalkan ataupun memberi beban kepada dari segi fizikal dan juga emosi staff itu sendiri. Suka saya nak ingatkan dia tidak jadi masalah bagi frontliner, contohnya ED department yang dah biasa bekerja dalam situasi stres bekerja dalam situasi yang memerlukan untuk mereka bertindak dengan kadar segera tetapi menjadi isu ialah bagi non frontliner ataupun non-clinical yang terpaksa untuk standby dan bekerja lebih masa dalam situasi yang dia tak biasa. So bila situasi itu dia diarahkan dan kena bersedia untuk kategori itu, maka menyebabkan stress level tu muncul sedikit demi sedikit Alright. Yang kemudiannya, yang seterusnya adalah dari segi tidak cukup rehat so bila kita balik kerja
ya, badan penat, okey, so kita memang tak boleh lari daripada teknologi canggih, ya. Okey, so kita akan terima mesej dalam bentuk WhatsApp group ataupun TG. So kita memang tak boleh lari dalam tempoh itu walaupun hari cuti, ya. So bila kita balik badan penat, nak rehat, tiba-tiba kita dapat mesej. So secara tak langsung bagi individu yang dah penat bekerja dalam keadaan yang stres, sokongan kurang, maka secara tak langsung perkara ni walaupun online sahaja pun dah memberi impact dari segi emosi dia dan juga dari segi psikologi dia jugalah, dan juga dari segi fizikalnya, ya. Okey. Ya, kemudiannya maklumat yang berbeza. Ini memang kita tak boleh lari lah, ya. Dan maklumat berbeza daripada arahan berbeza-beza daripada penyelia, ya, daripada pihak atasan. Yes, betul. Sebab kadang-kala flow chart berubah-ubah, ya, ketika kadang-kala sedang kita menjalankan kerja, tiba-tiba muncul satu isu yang baru yang kita tak duga, maka nak kena mengubahlah situasi flow dalam situasi bekerja itu pun secara tak langsung memberi tekanan kepada individu yang belum bersedia ataupun sedang bersedia. Ya, alright. Okey. Kemudiannya adalah dari segi faktor rindu ahli keluarga, ya. Okey, so lazimnya bila saya tanya, ya, kepada healthcare worker, ya, sama ada frontliner atau bukan non frontliner, bila saya menyatakan apakah punca kepada mereka jadi stres, so mereka menyatakan bukan juga salah satu kepada isu untuk menguruskan timing di tempat kerja tu sendiri, ya, tapi disebabkan perasaan rindu tu, ya. Okey, kita sebagai human being, kita manusia yang sukakan kepada belayan, sukakan kepada untuk orang ambil berat, ya. So bila family ni jauh, pendorong semangat kita lama-lama kelamaan akan menurun. So perasaan rindu tu mencengkam dan mengganggu serba sedikit, ya, keadaan emosi terutama bagi individu yang tinggal maksudnya kat sini dia dengan kawan-kawan, ya, seorang, ya. Okey. Dan kadang-kala juga dalam tempoh pandemik ni, ya, okey, kita dimaklumkan yang lockdown pada 18 Mac. Sebelum 18 tu, 15 Mac tu adalah tempoh cuti sekolah, betul? Okey. So lazimnya, ya, bila saya tanya, ya, pada healthcare worker ni sendiri, ya, okey. So perasaan rindu pada keluarga sebab mereka tak plan pun nak balik kampung. Okey, so tahu untuk cuti sekolah tapi tidak menjangkakan dalam jatuhnya pada lockdown ni, ya, dan tempoh PKP yang kita tak jangka pun dah menjadi 32 hari, tepat menyekat dan mereka terpaksa berlawan dengan emosi sendiri untuk mengawal perasaan rindu tu, ya. Okey. Alright. Okey. Kemudian yang seterusnya adalah isu rumah tangga, ya. Isu rumah tangga ni adalah perkara ataupun isu yang memang menjadi perbualan hangat lah, ya, bukan sahaja dalam di setting kesihatan sendiri, ya, dalam setting JKM sendiri pun, PPKM sendiri pun menerima panggilan yang berkaitan dengan isu rumah tangga ni, ya, termasuklah keganasan. Tetapi dalam setting kesihatan ni saya belum lagi terima yang berkaitan dengan keganasan rumah tangga, ya. Cuma yang saya terima adalah berkaitan dengan pasangan tidak memahami. Okey, so anda dah balik penat, ya, ataupun ada juga di kalangan pasangan healthcare worker ataupun anda sendiri healthcare worker, pasangan tak memahami anda bila anda pulang ke rumah, ya. Okey, so bila maksudnya bila anda sibuk dengan menguruskan situasi setting kesihatan, so terpaksa balik lewat, ya, so pasangan anda ni akan rasa diabaikan, ya, akan rasa sunyi, so keadaan itu akan menyebabkan boleh menjadi isu salah faham walaupun sebenarnya dia tahu anda setting kesihatan sibuk, tapi bila situasi pandemik ni keadaan ada penyebab stres lain, tapi salah satu juga antara isu rumah tangga, komunikasi tak jelas ni juga penyebab kepada untuk jadi stres tu tak okey, ya, dalam keadaan itu. Okey, alright. Terdapat juga pasangan yang tidak membantulah, ya. Okey, alright. Yang seterusnya adalah berkaitan dengan cabaran work from home, ya. Okey. So bagi pasangan ataupun kaki tangan healthcare worker yang telah disarankan oleh majikan untuk bekerja daripada rumah, maka memerlukan pasangan untuk memahami kerjaya anda ni yang kadang-kala perlu work from home, so memerlukan tolak ansur. Okey, senang kata macam ni lah, dekat rumah kita work from home ni, okey,
dekat rumah anak-anak dan family faham rumah adalah tempat untuk berehat, bukan bekerja dari rumah. Tapi dalam situasi pandemik ini, satu perubahan yang baru untuk mereka terima bahawa okey, ibu bapa kat rumah buat kerja kat rumah rupanya. So menjadi kesukaran dan menjadi di mana pasangan ataupun healthcare worker tu sendiri untuk adjust keadaan tu supaya ahli keluarga semua memahami. Okey, so keadaan tu bila tidak difahami, cabaran ni maksudnya selain anda kena uruskan emosi anak, uruskan emosi pasangan, pada masa yang sama juga anda perlu juga untuk memberi respon kepada ketua jabatan anda, kepada penyelia, majikan anda. So secara tak langsung anda katalah anda ni tak boleh bekerja 3 perkara atau 4 perkara dalam tempoh masa yang sama. So sedikit memberi tekanan kepada individu yang berada dalam setting ni. Okey. Alright, sebenarnya bukan mudah nak bekerja daripada rumah ni sebenarnya, cabaran dia sangat tinggi. Okey, berbanding yang kita berada di office, memang office kita tahu setting bekerja office. So bila balik rumah tu dia dah jadi lain. Okey, so itu cabaran yang sangat tinggilah. Okey. Cuti tapi stres. Saya akan ulas sedikit ialah berkaitan macam contoh okey. Tadi kita dah work from home, so bila balik ke rumah anda fikir okey, contohlah katalah di kalangan anda healthcare worker ni hanya dapat cuti sama ada hari Sabtu ataupun Ahad. Okey, tidak jadi masalah bagi individu yang memang setiap minggu Sabtu Ahad cuti. Tapi bagi individu yang kadang-kala cuti hanya sama ada Sabtu atau ada walah Sabtu atau Ahad, menjadi tekanan di mana dalam tempoh pandemik ni dalam tempoh PKP ni nak rehat tak jadi rehat. So kita difahamkan bila tempoh PKP semua ahli keluarga berkumpul dekat rumah. So bila kumpul kat rumah pastinya healthcare worker yang mempunyai ahli keluarga yang mempunyai anak-anak kecil. So bila ahli keluarga berkumpul lazimnya mudah cepat lapar kan. Okey, so rumah akan berselerak jadi memerlukan individu ni dah balik nak rehat tak jadi rehat pun. So menambahkan lagi stres. Okey. Contoh lain ialah katalah sebelum ni katalah sebelum ni anda tak larat nak masak. Okey, waktu cuti tapi ada pilihan lain boleh makan kat luar. Tapi dalam tempoh PKP ni anda tak ada peluang, memang tak boleh pun untuk keluar, maka menjadi satu bebanan pada diri anda cuti tapi stres kena masak juga. So satu perubahan yang terpaksa untuk anda ubah dengan kadar yang segera, bukan sikit-sikit lah. Okey, alright. Okey, Cik Vinosh, boleh kita pergi kepada untuk kesan. Kita tengok slide kepada kesan. Okey, alright. Okey. So kesan stres ni adalah secara umum, bukan sahaja kepada healthcare worker tapi juga kepada untuk public, untuk general, semua akan alami situasi yang sama. Cuma punca tadi sahaja ada yang detail untuk kepada healthcare worker. Okey. So keadaan fizikal ialah apabila stres kita sendiri akan merasai keadaan ketegangan tu. Salah satunya contoh ialah otot tegang. So dekat mana part yang kita paling banyak guna anggota tersebut, itulah yang akan menjadi tegang, menyebabkan jadi bebanan. Contohnya okey, katalah anda mempunyai bebanan ni banyak sangat, anda fikir banyak perkara yang anda nak kena settle. Dia bukan saja berat kat kepala tapi berat dekat bahagian bahu, dekat tengkuk ni. That's why kita perlu buat PMR, massage untuk supaya keadaan ni boleh meriliskan balik. Okey. Kemudiannya selera makan. Ada sesetengah individu selera makannya akan berubah sama ada dalam keadaan stres. Ada setengah dia akan lebih banyak makan, dan suka kepada makanan yang manis, makanan yang boleh merangsang fikiran dia. Dan kadang-kadang terdapat juga di kalangan anda yang memang tak ada selera langsung pun bila stres ataupun bila terdapat tas-tas yang dia tak benar settle di luar kemampuan dia, maka selera makan tu automatik akan menurun. Kadang-kadang boleh menjadi mendadak dalam tempoh 3 hari tak lalu makan pun dah turun beratnya. Okey, alright. Okey. Kemudiannya yang lain bolehlah tengok kat situ cuma saya akan ulas yang lebih penting. Okey, tidak berupaya untuk jaga diri sendiri. Okey,
terutamanya dari segi penampilan. So bila individu berada dalam keadaan stres, dia tak peduli dah penampilan sama ada diri dia sendiri ataupun pasangan ataupun orang lain. Memang dia dah tak care lah perkara tu Okey, alright. Okey, kemudian kita pergi kepada faktor psikologi. Okey, Cik Binosh, boleh psikologi? Okey, faktor dari segi psikologikal Okey, dari seginya maksudnya individu bila berada dalam keadaan stres, emosi lazimnya terganggu. Jarang yang saya lihat individu berada dalam keadaan stres, emosi tidak terganggu. Unless kalau stres tu menjadi eustress. Kalau distress, inilah tanda dia. Okey, so dia akan mudah marah. Walaupun perkara kecil akan mudah untuk menyebabkan dia jadi marah. Contoh, apabila dia plan sesuatu perkara tu tak dirancang, tak berjalan dengan seperti yang dirancang, dia akan mula jadi sedih dan akhirnya marah. Dia dah tak boleh nak kontrol okey, keadaan tu. Okey. So kemudiannya akan menjadi bila individu dalam keadaan stres, input banyak dia terima dia tak boleh nak asingkan. Bila banyak sangat folder dalam kepala tu, so dia tak boleh nak asingkan mana satu input yang penting ataupun folder penting yang harus didahulukan. So bila dalam situasi stres ni so dia tak tahu nak asingkan, maka akan menjadi keliru pada diri dia sama ada jawapan tu betul atau tidak, ataupun dia tak dapat pun jawapan tu. So akan menjadi pertanyaan pada diri sendiri. Okey. Dari segi psikologi pula, kalau dalam keadaan bencana, memang fasa ini memang berlaku pada individu yang sedang mengalami katalah disahkan ada close contact okey, so akan ada fasa denial ni okey, ataupun bukan saja dalam fasa close contact yang pandemik ni dalam isu lain pun, kalau diterima sesuatu perkara yang tak dijangka dalam tempoh bencana, tragedi so perkara itu akan ada fasa denial. Dia tahu perkara tu berlaku, dia cuba untuk menafikan pada keadaan diri dia bahawa aku tak nak dengar sebab aku tahu aku tak kuat, that's why aku tak nak dengar, aku kena cakap dengan diri aku, yes, benda ni tak terjadi pun. Tetapi bila dia tahu, dia akan cuba untuk tutup pemikiran dia dan juga emosi dia supaya tidak bereaksi terhadap perkara yang dia terima. Okey, itu dia. Kemudiannya dalam situasi pandemik ni juga ada di kalangan healthcare worker juga ataupun ada setengah individu akan ada perasaan malu bila berada dalam bencana ni. Sebab apa? Contoh, katalah bila kita lihat pada screening ataupun intervensi ataupun ujian yang dijalankan untuk berkaitan kesihatan mental so menjadi menimbulkan perasaan malu pada dirinya sebab dia merasakan dia berada dalam keadaan yang tidak sihat, terganggu emosinya, so dia akan bimbang dirinya jadi dianggap lemah, kemudiannya malu jika dikritik. Okey, so secara tak langsung dia memang tidak akan nak untuk share ataupun ambil masa untuk nak share. At the end akhirnya at the end keadaan stres tu mempengaruhi keadaan dia punya pemikiran dan juga keadaan emosi dan akhirnya bertindak kepada keadaan fizikal tadi tu. Alright. Okey. Kemudian kita pergi pula kepada tingkah laku. Tadi psychological, kemudian kita pergi kepada tingkah laku. Ini adalah tanda-tanda umum je lah Okey. Individu akan mudah untuk bertindak agresif ataupun ganas disebabkan perasaan tadi, perasaan marah tadi tu, perasaan yang keliru, perasaan yang menjadi tanya, akhirnya mendorong kepada untuk bertingkah laku agresif, bertingkah laku ganas yang kadang-kadang dia tahu tapi dia tak boleh nak kontrol keadaan tu. Okey. Kemudian dari segi tingkah laku yang lain ialah kalau kita nampak individu bila berada dalam keadaan stres, ingat tadi saya beritahu input terlampau banyak mendorong kepada dia untuk nak kerap buat kesilapan sebab kerap dipersalahkan atas sesuatu kesalahan, atas sesuatu punca terjadi dan akhirnya kalau katalah keadaan tu, kesalahan yang dilakukan tu, kesilapan yang dilakukan itu menjejaskan setengah fungsi jabatan. So keadaan itu secara tak langsung menyebabkan individu disebabkan oleh keadaan stres ini, maka mendorong kepada untuk melakukan kesilapan dalam menjalankan tugasan. Okey, yang seterusnya adalah bila individu berada dalam keadaan stres, lazimnya dia akan
kurang nak berkomunikasi lah ya, so akan cuba elakkan diri untuk berkomunikasi. Apa-apa semua dipendam ya, sebab dia rasa belum masa lagi. Tapi kita kena ingat sebab ada kajian yang menyatakan bahawa bila kita pendam terlampau lama itu adalah mendorong kepada boleh terjadinya keadaan gangguan dari segi awal kemurungan. Maksudnya akan ada tanda awal-awal kemurungan pula ya. Okey. Dari segi kesan jangka panjang okey. Saya akan tengok yang mana yang menjadi keutamaan ya. Okey, kurang yakin ni maksud sama tadilah yang kita terangkan okey. Membentuk perasaan takut apabila kalau kata tadi stres jangka masa pendek okey. Stres jika tidak diatasi boleh menjadi ataupun meninggalkan kesan dalam tempoh jangka masa yang panjang okey. Di mana individu tu akan membentuk perasaan takut dan akhirnya tak yakin dengan untuk berhubungan dengan orang lain dan akhirnya tak yakin dengan kerjaya yang dia miliki so ikatan keluarga semua akan terganggu di situ dan akhirnya dia sukar untuk nak buat keputusan walaupun untuk diri sendiri sebab dia dah ada perasaan takut sebab pada awal tu tak diatasi okey. Kemudiannya prestasi kerja so pasti prestasi kerja akan menurun disebabkan banyak buat kesilapan tadi okey. Pada jangka masa yang panjang ni rasa bersalah pada diri sendiri jika tidak diatasi disebabkan banyak kesilapan yang dia buat akan mendorong untuk dia banyak rasa guilty pada diri sendiri so dia akan mula dah develop banyak menyalahkan diri sendiri so dia rasa hidup dia dah tak happy, so dia banyak buat perbandingan antara hidup dia dengan orang lain. Sikit pun perkara so dia akan tetap buat perbandingan sebab dia merasakan bahawa sebab episod dahulu yang unfinished business itu tidak settle, akhirnya meninggalkan kesan dalam tempoh jangka masa panjang yang dia tak sedar pun okey. Kemudiannya, bila dalam keadaan jangka masa panjang, memang akan adalah stres, akan ada meninggalkan kesan berfikir tidak rasional. Kita akan fikir bukan sebab kita dah ada episod yang dulu yang tak settle. Bila tak settle itu yang mendorong kepada berantai itu, fikir bukan dan rasa tak sedar hati usahalah. Alright. Okey. Dari segi untuk ini adalah berkaitan dengan tempoh kuarantina okey. Slide ni maksudnya semua ada dah semua sedia maklumlah berkaitan ini. Cuma saya nak kupas untuk stigma ni. Okey. Bila dalam keadaan bukan sahaja dalam tempoh kuarantin tapi berada dalam keadaan stres, stigma di kalangan individu healthcare worker sangat tinggi berbanding sebab ada kajian daripada psychological impact yang kajian Mac 2020 ni menyatakan disebabkan stigma tinggi di kalangan healthcare worker itu sendiri menyebabkan mereka jadi takut dan berubah emosi itu dalam tempoh PKP ni. Sebab apa? Sebab dia bekerja dalam sektor kesihatan. So dia sendiri tahu apa punca dan akibat jika dia terlibat dalam situasi itu. So secara tak langsung akan menyebabkan individu ni mengambil langkah berhati-hati tapi sehingga menimbulkan stigma tak nak pulang ke rumah. Ada stigma okey nak sentuh ni tak boleh. So sampai jadikan begitu ada sebab di kalangan healthcare worker okey. So kecewa dan bosan ni memang bukan sahaja di kalangan healthcare worker. Orang awam pun turut alami situasi yang sama. Dia akan jadi isu, jadi stres pada individu yang extrovert. Individu yang dah biasa buat aktiviti luar tetapi dalam tempoh PKP aktiviti tu rutin tu semua stop secara memang stop lah okey. So keadaan tu menyebabkan dia rasa kehilangan okey. Contohnya okey, saya sendiri pun sebelum ni every weekend saya akan ada running activity, ada event tapi bila tak ada saya kena adjust keadaan tu so bagi introvert person tidak jadi masalah pun untuk dia berada dalam tempoh PKP untuk berada dalam rumah selama 32 hari ni pun dah tak ada isu dah okey. Rindu okey. Macam tadi saya kupas lah okey. Ada di kalangan okey, terutama individu ataupun healthcare worker yang terbiasa dengan aktiviti extrovert ataupun aktiviti sosial di luar, so memang akan ada perasaan rindu untuk menikmati keadaan tu okey. So apa yang boleh diatasi untuk perkara ni maybe anda boleh lihat gambar-gambar
gambar-gambar yang terdahulu imbas balik memori sama ada dekat FB ke, Insta ke ataupun Twitter ke untuk imbas balik memori-memori yang telah ada sebelum ni. Pada masa yang sama kita berdoa supaya keadaan ni makin pulih alright. Okey. So ada kajian, saya suka share berkaitan dengan kajian ni sebab saya suka baca jurnal juga Okey, so ada kajian yang menyatakan juga sekiranya stres ini tidak diatasi pada peringkat awal, ianya akan membentuk simptom psikologi dan mendorong kepada ke arah kemurungan. Maka that's why kita sangat ambil berat di kalangan hacker worker yang telah pun yang telah pun membuat saringan yang telah pun menggunakan platform di Hospital Gajah yang kita sediakan. So memang kita sangat mengambil berat untuk kita bantu mereka. Setakat mana yang kita boleh bantu, kita bantu alright. Okey. Ini kaitan ni adalah kajian lepas ini masalah sedih alright. Okey. Okey, dari segi untuk ini kita pergi kepada untuk coping skill lah. Okey. Untuk menguruskan emosi anda, kita hendaklah ubah penggunaan bahasa. Maksudnya saya suka gunakan teknik sandwich method. Maksudnya sandwich atas kita puji, yang kat tengah tu isi tu kita tegur kesalahan dia. Maksudnya kita gunakan ayat tu, komunikasi tu kena betul lah Okey. Kemudian yang ketiga tu adalah dari segi kita beri pujian balik di atas tindakan dia. Contoh okey, katalah staff ni penat okey, so maybe kita boleh dan dia penat, kita tahu pula disebabkan tak cukup rehat bekerja lebih masa, akhirnya dia mendorong untuk dia datang lewat ke tempat kerja so maybe cara penggunaan sandwich method kita boleh menyatakan bahawa begini. Okey, contoh namanya okey. Ali, saya tahu awak seorang pekerja yang rajin. Sandwich atas. Okey, kemudian dekat bawah tu yang tadi roti, yang kat tengah tu isi, kita bagi tahu walau bagaimanapun. Kita tak boleh cakap. Tetapi perkataan itu pun dah, bila kita guna perkataan negatif akan mendorong individu untuk menutup untuk nak terima apa jua teguran ataupun pendapat daripada kita. So kita kena tukar ayat walau bagaimanapun. Okey, baru-baru ini saya lihat berlaku perubahan kehadiran Ali dekat tempat kerja. Okey. So and then kita tanyalah okey, yang berikutnya okey. Saya sarankan Ali selepas ni awak cuba adjust masa untuk datang lebih awal ke tempat kerja agar ataupun supaya kita gunakan ayat yang menenangkan agar saya dapat lihat kembali prestasi awak yang lebih cemerlang. Macam contoh dekat skrin ni okey. Tentu sukar untuk awak nak lalui ni kongsikan apa yang awak rasa. Tapi bila kita nak share, ada individu yang potong terus cerita, alah takkan pasal tu pun nak stres, dia terus condemn, automatik individu yang nak share ni akan jadi lagi stres. Walaupun kawan baik sendiri, betul tak? Okey, alright. Okey. Kemudian yang seterusnya adalah menjadi pendengar yang baik. Ini memang sangat penting apabila kita nak membantu individu yang berada dalam keadaan stres ataupun individu yang berada dalam keadaan terganggu emosinya. Kemahiran mendengar sangat penting. Walaupun kita excited ni nak dengar cerita dia, tahan, sabar, kita dengar dulu. Okey. Then kita baru respon. Kadang-kadang apabila untuk menjadi pendengar yang baik tak perlu pun untuk kita memberi pendapat. Kadang-kadang cukup untuk kita dengar, kadang-kadang dia datang untuk meluar, untuk nangis okey. Elakkan sama sekali untuk campur masa dia cerita ataupun kita meletakkan nilai semasa dia cerita. Contohlah dia cakap okey, laki aku tak bantu aku lah dekat rumah, aku stres lah. Yang kita pun pergi buat perbandingan. You ke? Aku tengok dekat FB kau bahagia je dengan laki kau. Okey. Aku tak, laki aku alhamdulillah setakat ni menolong aku buat kerja. Kan dah mematikan mood individu yang nak cerita jadi tak cerita. Stres lagi dia, tak hilang pun stres dia. Okey, so elakkan untuk perkara tu. Okey. Kemudian adalah tadi saya share adalah elakkan menghukum dalam komunikasi ni. Okey. So sebaliknya banyakkan guna perkataan memuji. Memuji atas apa? Tingkah laku dia. Memuji supaya dia peka bahawa tingkah laku dia itu adalah betul ataupun salah.
Sebab dalam hierarki Maslow tu sendiri pun menyatakan ada 5 peringkat keperluan yang perlu ada dalam diri seseorang manusia itu untuk kekal sihat dan cergas emosinya. So salah satunya adalah penghargaan ke diri. Maksudnya tadi adalah memuji itu tadi. So perlu kita kekalkan untuk keadaan tu. Okey. Kemudiannya dari segi untuk coping skill, okey. Amalkan jika berada dalam keadaan krisis, dalam keadaan situasi sekarang, walaupun kita kita lihat trending menurun sikit, so kita harap hari ini pun dapat berita yang lebih menurun Okay. So pastikan jika naik ke turun ke pastikan kita amalkan teknik pernafasan dalam. Maksudnya kita tarik nafas pastikan daripada perut, bukan daripada dada. Bila kita tarik daripada dada, kita akan rasa sempit, kita akan rasa tak cukup nafas. So pastikan tarik nafas daripada perut. Perut pastikan kembung. Tapi kalau perut anda dah buncit, tak boleh buat apalah. Okay. So pastikan tarik nafas, kita kumpul tahan, kumpulkan daripada perut, tarik nafas, tahan dalam kiraan 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, hembus. Okay, so buatlah paling minimal 3 kali. Paling banyak 8 hingga 10 kali. Tengok pada keadaan situasi sampai anda rasa selesa. Okay. Set tugasan rutin so maksudnya kalau kata sebelum tiba isu krisis, kita balik rumah terus tidur. So sekarang ni disebabkan kita ada langkah berjaga-jaga, maka kita kena set rutin lah, ubah balik rutin tu. Okay. Kemudian aktifkan rangkaian sosial. Okay. Kemudian memberi sokongan. Okey, sokongan sangat penting antara satu sama lain, terutama di kalangan healthcare worker semasa anda bekerja. So pastikan komunikasi itu jelas. Okey, ada kajian yang menyatakan bahawa adalah digalakkan majikan, penyelia ataupun ketua jabatan untuk mengenal pasti ataupun cek balik rekod pekerja ataupun staff tu sendiri yang di bawah jagaan anda, di bawah penyeliaan anda, cek balik rekod kesihatan dia. Rekod kesihatan apa? Kesihatan mental dia. Okey, in case katalah sebelum ni dia ada rekod mudah jadi marah, ataupun rekod ada depression, ataupun rekod apa-apalah yang berkaitan dengan kesihatan mental, maka perlu untuk cek balik. Tujuan untuk apa? Supayanya bila dia bekerja kita letakkan dia dalam setting bekerja dalam setting untuk semasa krisis, semasa bencana, kita dah prepare dan tahu keadaan keupayaan pada diri dia. So kalau kata kita letakkan dia dalam keadaan yang memang memerlukan untuk bertindak pantas, memerlukan dia untuk respon dengan segera, ataupun memerlukan dia untuk kerja lebih masa, tapi keadaan tu dia tak biasa, maka akan mendorong balik untuk dia orang panggil akan mendorong balik untuk dia mendorong balik kepada untuk dia jadi balik keadaan yang untuk nak memulih tu jadi tak pulih. So pentingnya untuk majikan tahu. So once majikan tahu, so bolehlah cek untuk staff yang telah dikenal pasti. So bila cek, anda boleh asingkan dah. Okey, yang ni dia tak mampu untuk kerja dalam setting ni, maka kita perlu asingkan dia, letak bahagian yang mudah, yang senang untuk kita selia. Walau katakanlah ada di kalangan anda memang tak cukup juga kaki tangan nak letakkan mereka di bawah setting ini, boleh. Syaratnya kita kena pantau dan maksudnya kita kena sentiasa awasi dia. Pada masa yang sama beri dia input. Kita tak boleh harap untuk dia jalan sendiri. Alright, okey. Kemudiannya dalam krisis bencana adalah dapatkan bantuan. Okey. So seperti anda semua maklum dekat Hospital Kajang kita ada mental health and psychological support service yang terdiri daripada saya sendiri dan juga tim sekretari yang terpilih untuk kita conduct staff-staff yang memerlukan bantuan melalui apa? Melalui medium yang kita buat, ada DAS online tu. Dan kita akan respon kepada staff. Jangan risau sebabnya tidak akan masuk record pun. Okay. So kita akan respon kepada staff melalui melalui apps melalui WhatsApp okay, secara individu. Okey. Dan kena ingat, hanya individu tertentu sahaja, pegawai tertentu sahaja yang mengetahui keadaan anda. So memang PNC. Jadi memang saya galakkan untuk frontliner dan juga non-frontliner untuk isi
untuk kita bantu di situ. Ya, sebab kena ingat tadi saya dah share kan ya, bahawa faktor awal kalau kita tak settle boleh mendorong kepada keadaan untuk jadi lebih teruk. Jadi kita settle kat awal supaya bila datang lagi keadaan krisis ni, kita dah boleh coping dah. Maksud kita dah boleh bantu diri kita dah dalam keadaan tu. Ya, okey. Yang seterusnya adalah nanti saya akan share lah sekali ya, Cik Venus akan share berkaitan dengan pengurusan masa dan juga teknik kawal kemarahan tu. Okey, setkan matlamat realistik ni. Ni penting. Contoh dalam sebab sekarang dalam tempoh PKP, saya sendiri pun ya bila lihat dekat FB, dekat Insta banyak resepi-resepi. Okey. So bila tibanya waktu kita dapat rehat tu, so kita akan ada masa lah untuk nak lihat perkara-perkara tu. So setkan matlamat realistik. Katakanlah kita nak buat kek waktu hari cutinya, itulah perkara yang dapat membantu kita untuk release stres. Tetapi akan jadi stres balik bila anda nak buat bahan tak cukup. So kena realistik lah. Realistik balik macam mana? Okey, tak cukup bahan, it's okay. Kita kena positifkan diri kita. It's okay, aku boleh gunakan bahan-bahan yang lain ataupun jadikan perkara bahan ni kepada bahan makanan yang lain yang masih boleh dinikmati. Ya, okey, itu salah satu contohnya. Ya, okey, alright. Okey, next. Okey, ini adalah dari segi untuk burnout lah. So bolehlah tuan-tuan dan puan-puan lihat dekat ni untuk langkah hadapi burnout. Burnout akan terjadi jika stres itu stres level tu tak diatasi dan akan menjadi kepada burnout. Selepas burnout akan jadi kepada keadaan untuk jadi depression tu. Jadi ingat situasi tadi, stres, burnout, kemurungan, perkara ni perlu untuk dapatkan bantuan share. Jadi kena share. Jadi bila share tu maksudnya anda kena bercakap, berkomunikasi. So dalam langkah-langkah ni semua dia akan masukkan penting untuk kita bercakap, untuk meluahkan perasaan tu. Alright, okey, seterusnya. Okey, ini adalah tips kemarahan. Sebelum marah, kita kena fikir dahulu. Gunakan maksudnya kita alert ni kita sedar yang kita dalam keadaan marah, maka kita kena fikir, okey aku tengah marah ni. Okey, so jauhkan diri daripada situasi tu, pergi kepada tempat lain. Okey, kadang-kala boleh mendorong untuk individu jadi marah jika contoh dia sedang menjalankan tugas, so mendapat message daripada daripada penyedia untuk mendapatkan segera respon dia untuk sesuatu tugas tu. So dalam keadaan marah, kalau dia terus respon keadaan tu, maka akan mendorong untuk mengeluarkan perkataan-perkataan yang tak sedap untuk didengari dan akhirnya menjadi marah. Maka bila dah baca, dapat teks tu, okey, tarik nafas dulu, buat teknik pernafasan okey, relax, minum air dulu. So minum air dan baru respon. So maksud macam ni, luah setelah reda. Jangan kita luah dalam keadaan yang kita tengah marah, sebab potensi untuk menghiris perasaan orang tu sangat tinggi. Okey, right, next. Okey, ini adalah dari segi untuk marah. Tak apa clear sangat Okey, next. So nanti saya akan share juga dalam grup lah infografik-infografik ni. Okey, ini adalah berkaitan dengan pengurusan masa tidur. Sama ada anda bekerja shift ataupun office hour, ini adalah tips untuk pengurusan masa tidur. Ini saya dapatkan daripada Unit Psikologi Kaunseling Hospital Rehab Ceras. So ini adalah projek inovasinya. So yang ini yang diaplikasikan dan alhamdulillah berjaya. Okey. Bagi untuk mendapatkan sleep hygiene ni ada rules dia. Okey. Yang pertama, kalau kita nak dapatkan tidur yang lena, tidak boleh pun untuk menjalankan aktiviti di atas katil apa. Okey, contohnya tak boleh makan atas katil. Katalah anda suka tengok movie jadi nak makan atas katil sekali. Tak boleh. So selepas ni kena ubahlah lifestyle tu. Okey, tak boleh makan atas katil. Tak boleh buka laptop ataupun kerja atas
atas katil ataupun baca buku atas katil. Tak boleh. Maksudnya tak boleh ada aktiviti lain selain daripada tidur atas katil. Okey, kemudian tak boleh lihat movie, tidak disarankan untuk lihat movie. Okey, kalau boleh digalakkan untuk matikan semua talian telefon tu ataupun jadikan silent mode lah untuk sebelum anda nak tidur. Kalau boleh digalakkan setengah jam sebelum tu. Sudah ada prepare nak tidur ni, okey, so tutup handphone semua, tolak tepi, silent kan. Even ada message masuk pun tak apa, ataupun boleh tukar pada mode ada yang tak saya ada mode yang tulis tak boleh ganggu tu, disturb apa so tengok balik okey. Dan yang seterusnya ialah pergi kat katil apabila anda rasa mengantuk sahaja. So jangan buat aktiviti lain di atas katil dan katil juga adalah boleh digunakan untuk menjalankan aktiviti seksual bagi pasangan yang berkahwin sahaja. Okey, itu adalah satu menjalankan aktiviti seksual ni adalah sebenarnya adalah satu terapi bagi pasangan untuk menghilangkan stres, untuk menghangatkan balik suasana, menghangatkan balik hubungan. Tetapi dia ni akan menjadi hangat negatif apabila pasangan ni tidak sefahaman, bergaduh, so keadaan ni akan menjadikan suasana dekat dalam bilik tidur tu dah bertukar pula suasana. Okey, kemudian yang seterusnya. Okay, next. Okey, ni adalah tips okey, sorry yang ni tak berapa ni Okey, tips berkaitan anxiety lebih kurang tadilah, ini adalah semua berkaitan tips so jangan risau, saya ada masukkan juga dalam WhatsApp okey, dan ada juga dipaparkan untuk FB Hospital Kajang. Okey, ni adalah dari segi untuk fatigue keletihan, ni semua tips. Okey, so saya pasti ini sahaja untuk perkongsian saya. Jadi saya buka kepada soalan, ada apa-apa nak bertanya. Okey, ini adalah teknik pernafasan. So ada respon daripada Mufas ni menyatakan saya pun mula exercise kat rumah menggunakan apps. Bagus So ada yang exercise yang ada 30 minit kan untuk ni so ada keadaan tu saya cuba juga untuk keadaan tu Okey, terima kasih Puan di atas penerangan yang diberi, sangat membantu. Okey, alhamdulillah. So harapnya keadaan ni boleh membantu untuk anda bekerja dengan lebih baik. Okey. Okey, two teams. Okey, working daily. Alright. Okey, so ada respon daripada Rinah, Puan Rinah Okey, so bekerja dalam situasi hospital lab ni. Okey, macam saya nyatakan tadi pentingnya sokongan daripada organisasi, sokongan daripada majikan untuk mengetahui situasi bekerja di kalangan staff ni maka perlulah buat dalam katalah contoh sekarang ni kita dalam setting media sosial dalam setting gadget so wujudkan dalam grup and then buat dalam grup kecil untuk ada perbincangan, sebab kadang-kala untuk nak kita bersemuka sekali mengambil masa, maka kita wujudkan grup yang kecil untuk berbincang di situ untuk untuk meluahkan dan mengatasi perkara tu sama. At least perkara tu tidak tersebar keluar. Maksudnya kita buat dalam grup kecil, hanya dalam grup tu sahaja yang boleh maksudnya support system dalam grup tu sendiri membantu antara satu sama lain. Dan pada masa yang sama mendapatkan juga bantuan daripada individu pakar untuk membantu anda untuk buat sedikit aktiviti ataupun macam contoh tadi bagi tahu okey untuk anxiety, stress apa semua so aktiviti tu boleh dijalankan dalam grup yang kecil tak kerap, tapi at least bila buat perkara tu boleh mengatasi keadaan emosi pekerja yang berada dalam keadaan yang memang dia perlu bekerja dalam keadaan stres. So kita memang tak boleh nak elak kerja kita, setting kita perlu dalam keadaan stres, cuma kita kena adjust keadaan tu supayanya ianya menjadi perkara yang memudahkan untuk anda dalam setting bekerja. Okey. Okey, so dia menyatakan rasa takut jika dengan ada exposure dengan pesakit COVID. Okey, apa yang perlu buat? Okey, pertama ialah
Ya, okey. Boleh ada tak tadi tips yang untuk grounding teknik tu ya. So bila kita berada dalam keadaan takut ya, kita akan ada perasaan risau ya dengan apa nama kita bimbang sebab kita pun belum tahu lagi keadaan status kesihatan dia. Apa yang boleh kita buat ialah satu, teknik pernafasan. Yang kedua ialah kita kawal keadaan emosi kita dan pemikiran kita dengan menyatakan bahawa selagi kita tak dapat perkara tu, kita jangan untuk mendorong fikir bukan-bukan ya. Okey, so gunakan saya suka gunakan untuk yang teknik ya, teknik grounding. Ni dia teknik grounding ya. Okey, so bila dalam keadaan kita cemas ya, so kita terus alert ya masa tu so kita alert dengan perkara. Okey, yang pertama adalah 5 benda yang boleh kita lihat. Okey, contoh pada masa tu anda dah dapat pula dapat berita, okey, kawan menyatakan anda dah gegar ni kawan bagi tahu, okey, Lia ya, tadi ada orang sekian-sekian. Okey, so terus kita tarik buat teknik pernafasan terus fokuskan bahawa okey, ada 5 benda yang aku boleh lihat. Apa dia? Contoh, kita boleh lihat kipas, kita boleh lihat laptop, kita boleh lihat ada 5 perkara lah ya. Okey, sekeliling kita. Jangan pergi jauh sampai ke jarak 1 meter pula. Di depan kita ni je, untuk tujuan ni untuk kita alert. Okey, kemudian 4 benda yang kita boleh sentuh. Kita boleh sentuh hidung, apa dia, perkara yang kita boleh sentuh lah ya. Okey, kemudian 3 benda yang kita boleh dengar. Okey, 2 perkara yang kita boleh bau dan 1 yang kita boleh rasa. Tujuan dia supaya kita alert dengan diri kita bahawa yes, kita ada kat sini. Okey, kemudian dapatkan maklumat yang sahih. Ya, okey. So, katalah ya anda tidak maksudnya anda dah involved dalam bidang tu, so dapatkan maklumat sahih. Okey, bagaimana keadaan ni dijangkiti? Okey, apakah perkara, berapakah tempoh? So dapatkan maklumat lanjut perkara tu. So jangan menjadikan ianya menjadi pertanyaan ataupun menyebabkan anda jadi keliru. Ya, okey, alright. Okey. So Dr. Prem pun ada menyatakan ya dekat sini, jika ada berkaitan dengan yang untuk pesakit COVID ke ya, so boleh hubungi Dr. Prem ya, Dr. Osh kita ya. So yang mana part yang saya boleh jawab, saya akan jawab lah ya. So anything kalau berkaitan dengan Osh, boleh message dengan Dr. Prem. Right? Okey. Hi Puan, thank you very much. We have a few questions kat sini yang dah hantar kat saya. Firstly is apakah tips tidur yang sesuai bagi mereka health workers untuk mendapatkan tidur yang berkualiti? Okey, tidur berkualiti. Okey, healthcare worker. Tadi kita ada tengok yang slide tadi tu, boleh mainkan? Yang sleep hygiene tadi tu, daripada Hospital Rehab Ceras. Hygiene, sorry. Sekejap, sorry. Okay, next lagi. Okay. Which slide is that? Bukan, atas lagi. Oh, atas lagi. Oh. Okay, lagi atas. Bukan. Dia ada yang pengurusan masa tidur, sleep hygiene. Okey, tak apa, saya akan terangkan ya. Okey. Oh, yes. Alright. Okay, so untuk dapatkan sleep hygiene ni ya, okay, so pastikan macam saya nyatakan tadi ya, tak boleh buat aktiviti yang tak boleh buat dijalankan di atas katil. Okay. So tetapkan waktu rutin. Katakanlah ya, ini waktu rutin yang office hour. Tapi kalau katalah anda di kalangan yang bekerja shift ya, bertukar waktunya, maka boleh juga gunakan untuk infografik yang begini ya, gunakan setting begini untuk keadaan dapatkan sleep hygiene. Maybe anda boleh tukar, contoh katalah ya, anda habis shift pukul 2 petang. Okey, sampai rumah maybe dengan jam apa semua pukul 4 sampai. Okey, so pukul 4 mandi apa semua, and then anda akan masuk balik bekerja, contohlah ya, kata pukul saya tak berapa pasti sama ada pukul 2 pagi ke 7 pagi ke ya. Okey, so pastikan
ada masa yang untuk anda jalankan aktiviti, selesaikan semua kerja dalam tempoh 2 jam tu. Okey, dan tempoh 2 jam, and then selepas tu ambillah masa untuk urus tidur, ya. Sebab kalau anda bekerja shift, maka nak tak nak anda yang kena sesuaikan keadaan tu, try and error, dan akhirnya anda akan dapat satu keadaan ataupun satu waktu yang rutin untuk anda dapatkan tidur yang lena. Kemudiannya, pastikan keadaan bilik tertutup gelap, ya. So pastikan lampu tu tidak digalakkan untuk guna lampu yang cerah lah, lampu yang terang warna putih tu, ya. Kalau boleh lampu yang malap, ya. Okey, kemudian kalau ada bajet yang lebih, boleh membeli bahan aromaterapi, ya. Contohnya green tea tu menaikkan semangat. Okey, lavender bagi tenang, senang nak tidur, lemon pun sama, ya. So keadaan tu membantu untuk anda mendapatkan tidur yang tidur yang bagus, tidur yang boleh membantu anda untuk relax, untuk bertugas esok hari dengan lebih okey, dengan lebih semangat, ya. Alright. Ada satu lagi soalan. Yes. Thank you so much Puan Amelina. Good job. Teknik pernafasan time stress tu suggest untuk buat berapa lama, ya? Ada influence teknik pernafasan ini. Okey, alright. So digalakkan untuk buat teknik pernafasan dalam keadaan duduk. Ya, kita duduk sebabnya kita akan dapat okey, kalau boleh rasakan tangan tu letak dekat bahagian perut. Ya, okey. So letak kat tangan bahagian perut and then duduk. Kalau dalam keadaan berdiri, tidak membantu sangat untuk anda membuat teknik pernafasan, ya. Okey, kalau boleh digalakkan untuk duduk, ya, sebab kita dalam keadaan penat. Kalau dalam keadaan marah pun kita galakkan untuk duduk and then buat teknik pernafasan, ya. Okey, so duduk, tarik nafas, teknik pernafasan boleh buat dalam keadaan boleh buat dalam keadaan berdiri dan juga duduk. Tapi PMR, progressive muscle relaxation tu kena dalam keadaan duduk sebab kita perlu mengangkat anggota, ya. Okey, kalau untuk yang pernafasan boleh berdiri dan juga duduk. Okay. Bila berdiri, kita rasalah tangan, tangan kanan ke kiri ke letak di bahagian perut, ya. Okey, kemudian tarik nafas, ya. So pastikan posisi tu dalam keadaan tegak lah, bukan dalam keadaan anda lembik. So tak boleh pula untuk menarik nafas, ya. Okey, alright. Okay, there is one more question. I'd like to ask now. This talk ini is buka kepada public, kan, to all health officers and everyone. So if I'm a medical officer or I'm a medical practitioner and I want to get help, if I'm not part of Hospital Kajang, how do I get any help? Okey, kalau bukan yang untuk Hospital Kajang punya staff, kita ada dekat, okey, macam contoh di dalam KKM sendiri ada untuk so saya tak save pula kat sini, ya. Okey, kita ada MPHH untuk CPRC, ya, KKM yang menyalurkan bantuan, ya, yang di bawah naungan pegawai psikologi KKM bersama dengan pihak Mercy, ya, untuk membantu staff healthcare worker yang berada dalam keadaan emosi yang terganggu ni. So waktu beroperasinya adalah daripada pukul 8 pagi sehingga 5 petang sahaja, ya. Okey, tetapi katakanlah, ya, anda ada kes berkaitan dari segi isu rumah tangga dan dah habis pun waktu office hour di CPRC KKM, maka boleh dapatkan bantuan juga, saluran bantuan ni di LPPKN, ya. So ada dia punya laman web dia lah, ya, untuk dapatkan bantuan tu. Sekejap saya kena cari, kalau ni saya tak sempat pula masuk kat sini. Nanti boleh cari, ya, ada dekat website tu semua ada dipaparkan bantuan-bantuan yang boleh didapatkan, ya, pada ketika kalau katalah bukan staf Hospital Kajang, bukan juga healthcare worker, tapi nak dapatkan saluran bantuan yang luar, ada disediakan, ya. Okey. Okey, ada satu lagi soalan dari Rina di comment section. Okey. So she's working 30 hours sometimes while resting. If there are samples, we need to get back and start working. During this time, what will be the best suggestion on sleeping technique? Okey, so yang disarankan adalah, ya, napping ni digalakkan pada waktu tengah hari. Ya, napping
dia paling kurang dapat 7 minit pun sebenarnya. Napping dalam tempoh waktu lunch hour pun dah membantu untuk anda untuk untuk anda kembali cergas untuk menjalankan tugas ya. Okey, so pastikan cari dalam waktu lunch hour tu ya, 7 minit maksud anda dah selesai makan. Okey, so pastikan, maksudnya carilah tempat yang boleh untuk anda, tak bolehlah pula nak cari katil apa semua kan. Okey, duduk di kursi pun boleh menjadi untuk membantu anda napping walaupun dalam tempoh 7 minit. Okey, tapi kalau dalam untuk konsep untuk yang untuk yang dalam Islam so dia ada, saya share sikit okey, so ada menyatakan bahawa kalau kita digalakkan tidur sebelum azan Zuhur secara tak langsung membantu individu itu kembali bertenaga. So carilah tempat yang sesuai, yang kalau boleh masa nak napping tu pun silent lah handphone tu. Tutup apa semua so jauhkan situasi. Duduk di kursi pun dah boleh jadi, kalau dalam keadaan penat pun dah boleh anda nak nap tu. Alright. Okay, are there any questions? Please share on the comment section, and we can Puan Amalina will answer any of your questions. Okay, this is quite interesting one, Puan. Boleh Puan share dengan kami kesan stres yang dialami oleh health worker pada masa kini? Kesan, tadi saya dah ada share berkaitan, salah satunya adalah berkaitan dengan tugasan tu sendiri, kerja lebih masa. Kemudian yang seterusnya adalah dari segi komunikasi, itulah komunikasi di kalangan pasangan, kemudian beban tugas semasa di rumah tu bertambah kembali Okey, di kalangan healthcare worker sebelum ni balik boleh relax, tapi sekarang ni menambah situasi untuk terpaksalah untuk mengurus keadaan lebih baik. Dan yang isu yang ada juga isu yang lain adalah sebabkan isu financial Okey, isu financial ni kita tak boleh nak elak. Contohnya ada pasangan yang tak semuanya pasangan healthcare worker yang sama-sama dalam setting kesihatan, ada yang dalam bidang lain, so sedikit sebanyak menjejaskan financial mereka dalam keadaan keluarga tu sendiri. Maka jika ada yang memaklumkan pada saya dan memohon untuk saya tidaklah memberikan duit cuma saya memberikan jalan ataupun kita sekadar mendengar pun dah membantu untuk individu tu rasa lega walaupun dia tahu kita memang tak boleh pun nak beri bantuan yang sebegitu tapi bila ada platform ni maka cepat-cepatlah cari bantuan, cepat-cepatlah dapatkan bantuan daripada individu yang pakar dan yang berdekatan dengan anda. Okay, I think if you have any questions, please write in the comment section or ask a question. Dr. Puan, there are some people asking if we can share the slide. Yes, can sure. Can, Yes. Okay. Okay, and I think that's all we have for today. There's no other questions. Puan, would you like to give any closing remarks before we say goodbye? Okey, so terima kasih kepada Hospital Kajang sudi dan juga kaki tangan Hospital Kajang dan juga orang awam yang sudi untuk mendengar perkongsian saya, mendengar cerita saya pada hari ini. So insya-Allah jika diberi lagi kesempatan kita akan sharing dengan tips-tips yang melanda emosi ataupun keadaan sekarang lah untuk diaplikasikan dalam kehidupan kita sekarang. So saya harap anda semua berada dalam keadaan yang sihat, stay positif and then jaga keadaan diri supaya lebih sihat dalam menjalankan tugas. Okey, so saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. All right, and thank you very much, Puan, for joining us today. Wishing you all the best, and to anybody who have questions, please share your questions in the comments. We will contact Puan Amalina and try to get the answers for you. We will also be sharing the slides in the comment section. So thank you so much, Puan. All the best to you and stay safe. Thank you. Okay, thank you. Bye. Bye. All right, guys, that's all for us today. Thank you so much again for joining us on Good Talk, for all the questions and all the sharing, all the likes. Thank you so much again. If you have any questions, please share them in the comments, like I said, and we will try to answer them. To all medical practitioners and officers, thank you so much for what you're doing. You are an inspiration. Stay strong. God bless. And we will see you all soon. Thank you.